Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat sama-sama membincangkan satu tajuk dalam bagi sukatan Nahwu Stam, dan Ustazah telah menyediakan beberapa soalan berkaitan dengan tajuk ini. Jadi saya harap kamu dah pun mendownload soalan tersebut. Jadi pada soalan ini berjumlah 3 muka surat, dan semoga ianya membantu untuk memudahkan kita mempelajari tajuk ini. Dan pada soalan yang telah diberikan, saya buat dalam 2 kolom. Kolom pertama tu tajuk-tajuk dia dan pembahagian, sedikit pembahagian, serta kolom yang kedua tu adalah soalan-soalan berkaitan dengan tajuk. Jadi kita terus ke soalan yang seterusnya. Soalan pertama, kam adadu hurufil jarri? Ya, bilangannya 20. Adadu hurufil jarri 20. Mungkin kita tak kuasa dia ada berapa. Okey, seterusnya, udhkur harfain min hurufil jarri allati yusta'malu fil istisna. Sebutkan 2 huruf daripada huruf jar yang digunakan untuk istisna. Jadi kesemuanya ada 3, khala, ada dan hasya. Seterusnya, udhkur thalathatan min hurufil jarri allati yu'amalu syadzudan. Sebutkan 3 daripada huruf jar yang beramal tapi syaz. La'alla, mata. 3 saja. Seterusnya, udhkur arba'atan min hurufil jarri allati ya'malu ismu zahir. 4 daripada huruf jar yang beramal secara isim zahir, dengan isim zahir, beramal dengan isim zahir, iaitu hatta, al-kaf, mud, wa munzu, waw, wa ta, wa rubba. Jadi kesemuanya ada 7. Dan yang seterusnya ialah sebutkan 4 daripada huruful jarri allati ya'malu al-ism zahir wa dhamir ataupun wal mudmar. Yang pertama, min, ila, an, ala, al-ba, al-lam, fi. Juga ada 7. Mata takunu kaijar. Mata takunu kaijar. Hati mithalan laha. Bilakah kai ni beramal ataupun dia menjadi sebagai huruf jar idza dakhalat alama al-istifhamiyah, apabila kai ni masuk kepada ma istifhamiyah. Jadi kalau hak lain tu, kalau kita biasa jumpa, dia tu adik-beradik adawatun nasbi, an, lan, izan, kai dia masuk dengan fi'il mudhari'. Manakala kai ni yang harf jar ni dia masuk dengan ma istifham. Kaimah bermakna 5. Kenapa? Ataupun untuk apa? Seterusnya, ma i'rabul kalimat allati ja'at taliyatan ala li la'alla fi ma ya'ti. I'rab bagi kalimah yang datang selepas la'alla. Jadi i'rab kalimah Allah, la'alla Allahi faddalakum alaina. Samalah. La'alla abil mi'wari minka qaribu. Kalimah Allah dengan kalimah abi kedua-duanya majrur, sebab la'alla kat sini
harf jarrin, dan alamat jar bagi Allah tu alamat jarnya wa alamatu jarrihi al-kasrah. Manakala yang kedua alamatu jarrihi al-ya, sebab dia ni isim 5. Ya, sebab dia isim 5 majrur bil ya. Okey, seterusnya ma makna mata fi qawli syair. Ni antara bentuk soalan berkenaan dengan makna, mungkin ditanya satu-satu ataupun ditanya dalam bentuk contoh-contoh. Syaribna bima'il bahri thumma tarafa'at mata lujajin khudrin lahunna naiju. Okey, kat sini mata memberi maksud min, ya, bermakna min. Syaribna, okey, syaribna bima'il bahri. Syaribna ni maksud, kalau kira syariba tu minum, tapi kat sini ni nun nisbah ni domir kepada as-sahab, iaitu awan. Jadi tak ada lah awan tu minum, melainkan awan tu menyerap ataupun menghirup, menyedut daripada air laut. Awan menyedut daripada air laut, thumma tarfa', kemudian dia terangkat, angkat naiklah. Mata lujajin khudrin lahunna naiju. Terangkatlah air itu min lujajin, bermakna min, daripada sejumlah air yang besar. Bentuk air laut tu, tengok tu memang air yang banyak tu, itulah air yang banyak itulah diistilahkan dengan makna lujajin. Khudrin tu yang menghijau, air laut yang hijau. Memanglah laut luas tu kita nampak biru, kadang-kadang nampak hijau. Lahunna naiju, dan bagi sahab tu, hunna tu as-sahab tu, naiju ada suara yang kuat. Okey. Jadi sini mata bermakna min, ya, bermakna min. Seterusnya tusa'malu mudh wa mundhu isman wa harf jarrin. Okey, digunakan mudh dan munzu tu sebagai isim dan juga sebagai haraf jar. Jadi bilakah digunakan sebagai haraf jar dan bilakah digunakan sebagai isim? Jadi digunakan sebagai haraf jar in waqa'a ba'dahuma al-ismu majruran. Sekiranya selepas mudh dan munzu tu terletak isim majrur. Contohnya ma ra'aituhu munzu yaumina, ma ra'aituhu munzu yaumina, ataupun ma ra'aituhu munzu sa'atina. Jadi kedua-dua isim yang terletak selepas munzu tu, kedua-duanya majrur bil kasrah, ya, yaumina, sa'atina, ya. Aku tidak melihatnya pada hari ini. Munzu sini bermakna fi. Idza manakala tusta'malu isman idza waqa'a ba'dahuma al-ismu marfu'an aw fi'lan. Ma ra'aituhu mundu yaumuna, aku tidak melihatnya semenjak hari ini, ataupun bermula hari ini, ya, bermula hari ini. Aw fi'lan ji'tu munzu da'autani, aku telah datang semenjak engkau memanggil aku ataupun engkau menjemput aku. Okey, seterusnya malladhi tujarruhu kullun minal wawi wat-ta'i wa rubba. Malladhi tujarruhu kullun minal wawi wat-ta'i wa rubba. Apakah yang dijarkan oleh waw, ta dan juga rubba? Ataupun soalan bentuk lain, malladhi tukhtassu bih ta'u 'anil wawi ma'at tamthil.
Jadi al-waw tujarru kullul muqsam bihi. Waw ni dia menjarkan ataupun boleh menjarkan semua yang hendak dikosamkan dengannya. Contohnya lafzul jalalah pun boleh, wallahi, wadduha, wasyamsi, walfajri, walasri dan sebagainya. Manakala at-ta tujaru lafzul jalalah faqat, tujaru lafzul jalalah faqat. Contohnya tallahi. Tapi sekiranya kalau kita jumpa dengan tarubbil Ka'bah, adalah juga didengari, disebut juga, tapi diidhafatkan kalimah Rabb kepada Al-Ka'bah. Yang ketiga, rubba tujaru ismu nakirah. Rubba pula dia menjarkan isim nakirah. Rubba rajulin alimin laqaituhu. Boleh jadi sikit je lelaki yang alim yang aku telah temuinya. Jadi rubba rajulin, rajulin tu ismu nakirah, tak boleh nak berubah rubba rajuli, tak boleh. Okey, seterusnya ta'ti min zaidah. Ta'ti min zaidah. Uzkur syurut ziyadatiha ma'at tamthil. Okey, uzkur syurut ziyadatiha ma'at tamthil. Sebutkan syarat-syarat ziyadahnya min ma'at tamthil. Ataupun soalan bentuk lain, uzkur syurut ziyadati min 'inda jumhuril basariyin. Sebutkan syarat-syarat min ziyadah di sisi jumhur Basrah. Okey, syarat dia ya, al-majruru biha nakiratun. Hendaklah isim yang dijarkan itu ataupun yang dijarkan dengan min tu adalah isim nakirah. Contohnya, ma ra'aitu min ahadin. Ma ra'aitu min ahadin. Aku tidak melihat seseorang. Aku tidak melihat seseorang. Contoh yang kedua, masbuqah binafyin aw shibhihi. Didahului dengan nafi. Jadi ada dua syarat sini. Syaratnya yang majrur tu kena nakirah, lepas tu dia kena ada nafi. Jadi dalam satu contoh ni ada ma nafi depan, dan yang keduanya selepas min tu kena isim yang nakirah. Okey, syibih nafi pula sama ada kita masukkan situ nahi ke, ganti tempat nafi tu letak nahi. Contohnya la ni, la, kalau la tu kena mari dengan fi'il mudhari' adalah pulaknya la tadrib min ahadin. La tadrib min ahadin. Makna dia sama, la tadrib ahadan. Tapi apabila kita guna kalimah ahadin, boleh je kita buat masuk min. La tadrib min ahadin. Tapi kena baca baik bawah lah, sebab dia dah jadi majrur bi min. Min tu min zaidah. Okay, seterusnya, tusta'malu min wal ba' bi ma'nal badal. Dalil huruf jar ni yang boleh datang dengan makna badal ni min dan juga ba. Hati mithalan li kulli minhuma. Buat mari contoh dia nak. Okay, min bi ma'nal badal, contohnya araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Tu antara satu contoh lah. Banyaklah daripada Quran. Biasa min ni dia ada ba depan, harf min harf nasbin, dia ada ba pula depan. Okey, seterusnya, adakah kamu redha? Adakah kamu redha dengan kehidupan dunia ganti dengan kehidupan akhirat? Min tu bermakna badal. Alba bermakna badal pulanya. Ma yasurruni biha, benda yang mengembirakan aku, gantinya adalah humrun ni'am. Humrun ni'am sini diistilahkan oleh orang Arab al-ibilul humru, ya, unta merah. Jadi unta merah ni kalau
kita nak cerita pasal dia, unta, bentuk unta tu unta orang-orang yang orang-orang yang kaya-kaya lah. Unta yang sihat, yang bertubuh kasar, dan yang mempunyai 2 bonggol. Jadi maksud 2 bonggol tu banding dengan unta yang ada 1 bonggol tu, maknanya dia boleh jalan jauh. Dia boleh jalan jauh. Jadi kalau kira banding dengan orang lain ni enggak, orang yang mempunyai macam kenderaan tu kenderaan yang boleh pergi jauh lah dengan keselesaiannya. Itulah beza dia, bandingannya dia. Jadi biha situ juga bermakna al-badal. Seterusnya, mal farqu baina hatta wa ila fi ifadatil intiha ma'at tamsil. Apakah perbezaan di antara hatta dan juga ila dengan makna al-intiha, dengan makna al-intiha, serta datangkan contoh. Jadi datangkan contoh ni untuk memudahkan kita lebih dapat membezakan di antara kedua-dua huruf ja tersebut. Hatta tujarul akhiri aw muttasilan bil akhir. Hatta ni dia menjarkan kalimah akhir ataupun kalimah yang menunjukkan kepada akhir. Contohnya, qara'tul kitaba hatta safhatil akhirati. Aku baca kitab itu sehinggalah safhah yang akhir. Ada kalimah akhir situ. Ataupun kalau dia tak mari kalimah akhir tapi yang muttasilan bil akhir, contohnya salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, hatta matla'il fajri, sehingga munculnya fajar. Maksud muncul fajar tu sehingga berakhirnya waktu malam. Okey, yang kedua, ila. Ila tu pula tujarul akhiri wa ghairi. Tujarul akhir wa ghairuhu. Ia menjarkan kalimah akhir dan juga kalimah selain daripada kalimah akhir. Contoh, nimtul barihata ila akhiril laili. Aku tidur kemarin ila akhiril lail, sehingga akhir malam. Tu maksud akhir malam tu akhirlah, sampailah pagi. Contoh yang dia tidak menggunakan kalimah akhir ialah nimtul barihata ila nisfil laili. Okey, kalimah nisfun bukan bermakna akhir tengah hari malam, tapi pertengahan malam. Aku tidur kemarin sehingga separuh malam. Jadi ila tu lah beza dia. Tu hanya guna kalimah akhir dan juga yang berkaitan dengan akhir. Manakala ila boleh guna berlaku. Okey, seterusnya, malladhi tulhiquhu ma min hurufil jarri. Apakah huruf-huruf ja yang boleh disambung dengan ma? Mana? Ada 5 semuanya. An, min, ba, kaf dan rubba. Okey, jadi amma, mimma, bima, kama, rubbama. Okey. Seterusnya, waddih makna min allati waradat fil amsilatil atiyah. Hak ni untuk menjawab soalan yang seperti ini memerlukan kepada kita memahami ayat-ayat ataupun perkataan-perkataan yang terdapat dalam uslub yang diberikan. Ma ja'ani min ahadin. Ma ja'ani min ahadin. Tadi dah diterangkan min kat dalam ini ialah min ziyadah. Okey, min zaidah. Yang kedua, fajtanibur rijsa minal authan. Maka hendaklah kamu menjauhkan syirik. Syirik tu apa mana? Minal authan, yang terdiri daripada penyembahan berhala. Sebab kalau hak syirik ni banyak lagi. Ada syirik sembah pokok, ada syirik apa ni?
bertuhankan nafsu, bertuhankan harta, ya, banyak lagi syirik. Tapi di sini dia telah menerangkan jenis-jenis syiriknya hak mana. Ialah penyembahan berhala. Dan yang ketiga, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi, dan sesetengah manusia, min kat sini bermakna ba'du, wa minan nasi may yaqulu amanna billah, dan sesetengah manusia ada yang berkata amanna billah, kami telah beriman dengan Allah. Ya, bermakna litaba'id, ya, ba'dun, dah tu kalimah ba'dun, tabi'id. Yang keempat, araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Tadilah makna badal dah. Yang kelima, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin. Masjid tu, okey, masjid, la masjidun, satu-satu masjid tu hendaklah diasaskan alat taqwa, di atas ketakwaan, min awwali yaumin, bermula daripada awal pembinaannya. Hari permulaan ia hendak dibina tu hendaklah diletakkan di atas dasar ketakwaan. Jadi min itu bermakna ibtida'il ghayah az-zamaniyah, permulaan matlamat ghayah, ataupun permulaan objektif kita nak buat masjid tu. Seterusnya, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Okey, makna min, subhanalladzi, maha suci Allah yang telah memperjalankan, bi'abdihi lailan, hambanya iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lailan, satu malam, minal masjidil haram, bermula daripada masjidil haram ke masjidil aqsa. Ya, bermula daripada tempat, bermula daripada masjidil haram iaitu tempat. Jadi ibtida'il ghayah al-makaniyah. Okey, kita pergi pula, berpindah pula kepada makna ba. Jelaskan makna ba yang terdapat pada contoh-contoh yang telah diberikan. Kata batu bil qalami, aku menulis, berbantukan pen. Kalau kut Melayu kan biasanya kata batu bil qalami, aku menulis dengan menggunakan pen. Ya, isti'anah tu bermakna berbantukan, ya, dengan bantuan pen. Bi'tuka thawba bitarrazihi, aku telah menjualkan kepada kamu athawba, ya, athawba, pakaian, bitarrazihi, dengan sulamannya. Dengan sulamannya maksudnya sekali dengan sulamannya. Jadi bermakna ma'a. Yang ketiga, syarib nabi ma'il bahri thumma taraffa'at. Kalau tadi kita bincangkan mengenai mata lujajin, yang ni makna ba pada ma'il bahri. Ya, syarib nabi ma'il bahri. Awan tu telah menghirup ataupun telah menyedut daripada air laut, bermakna min. Yang seterusnya, yang keempat, sa'ala sa'ilum bi'adzabin waqi'. Telah bertanyalah orang yang bertanya tentang azab yang berlaku. Apa yang azab yang akan berlaku. Seterusnya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah kamu, bihamdi, dengan memuji Tuhanmu. Dengan memuji maksudnya tasbih beserta sekali dengan memuji Tuhan. Wastaghfir, dan juga meminta ampun ataupun minta ampunlah. Seterusnya, tu maknanya lil musahabah. Musahabah tu maksudnya sekali.
bersama. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Ni bermakna badal juga. Badu. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya. Mereka itu orang-orang yang telah membeli kehidupan dunia ganti dengan akhirat. Ni orang yang tak beriman lah. Dia tukar kehidupan dunia tu lebih disukai daripada kehidupan akhirat. Okey, seterusnya bayin maudi al-istishhad fi ma ya'ti ma'a tawjih ala dawi ma darasta fi bab harfil jarri. Jelaskan tempat yang dapat kita ambil syahid pada dua contoh yang berikut, serta awak tawajuhkan ataupun fokuskan mengikut perbincangan apa yang telah dipelajari dalam bab ini. Qala Allah Ta'ala, thumma atimmus siyama ilal lail. Thumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian aku menamatkan puasa sehingga ke waktu malam. Ila itu bermakna intiha ila ghayah, sehingga malam, maksudnya habis masa lah. Sehingga malam, sehingga habis malam, sehingga ke malam. Intiha ila ghayah az-zamaniyah. Okey, kait dengan masa ni sebab ada kalimah malam kat situ. Yang kedua, qala Allah Ta'ala la tarkabunna tabaqan an tabaqin. Okey, kamu latarkabunna tabaqan, kamu akan menaiki ataupun menjalani. Kalau kira naik lah, tapi kat sini menjalani satu peringkat selepas satu peringkat. Maksudnya kita learning, kita hidup di dunia, kemudian lepas ni kita akan kembali ke rahmatullah, dan seterusnya kita akan bangkit kembali di padang mahsyar. Itu maksudnya tabaqan antabak, dari satu peringkat ke satu peringkat. Okey, jadi bermakna ba'da. Qala Ibn Malik syabbih bikafin wa biha at-ta'lil qad yu'na wa za'idan li tawkidin warad. Innal kaf ta'ti li tashbih. Itu maksud Ibn Malik tu. Innal kaf ta'ti li tashbih, tu syabbih bikafin. Syabbih bikafin, di kaf tu menjadi tashbih, digunakan sebagai tashbih. Wa bihat ta'lil, dan dengan kah juga untuk ta'lil. Wa za'idah li tawkid, qad yu'na wa za'idan li tawkidin. Kadang-kadang ianya juga ditambah untuk taukid. Hati misalan li kullin minha, bagi contoh bagi setiap satu. Jadi at-tashbihnya biasalah ayat tu mudah kayak Zaidun kal asadi, Muhammadun kal qamari, Muhammadun kal badri. Manakala yang kedua at-ta'lil, makna ta'lil pula, wadhkuruhu kama hadakum. Ingatlah kamu, ingatlah kamu akannya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kama hadakum, apa kena ingat ke Allah tu? Kerana Dia telah menghidayahkan kepada kamu, Dia telah menunjukkan, memberi hidayah kepada kamu. Jadi memang kita kena sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita masuk Islam, kita duduk dalam Islam ni pun kerana hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu jugalah kalau kita tengok orang-orang yang tak beriman sebelum ni, kemudian dia dapat memeluk Islam, semua itu adalah kehendak dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang ketiga zaidah li taukid. Ni dia tambah untuk taukid. Laisa kamithlihi syai'un. Ya, laisa kamithlihi syai'un. Kaf tu pun makna seperti, mislihi pun makna seperti juga tak?
serupa. Tidak ada yang seperti sama dengannya sesuatu. Maknanya Allah ni tidak sama pun dengan sesuatu. Maknanya taukid lah situ. Kah tu zaidah, tambah dan taukid kepada kalimah mislu. Okey, seterusnya kita beralih pula kepada soalan bayin ma ya'mal wa ma la ya'mal min hurufil jari. Jelaskan huruf ja yang beramal dan huruf ja yang tidak beramal. Ataupun jelaskan apa yang tidak beramal dan apa yang beramal dan apa yang tidak beramal daripada huruf ja. Samalah. Yang pertama, qala Allah Ta'ala mimma khati'atihim ughriqu. Okey, mimma khati'atihim ughriqu. Ni tengok je lah, tengok pun boleh i'rab lah. Awak nak kata dia tu beramal ke tidak beramal ke huruf ja, tengoklah huruf ja tu. Sebab dia tanya tu sejelas daripada huruf ja tu beramal ke tak. Jadi awak tengok situ mana huruf ja dalam ayat pertama. Okey, huruf ja tu min. Ada huruf ja situ iaitu min. Kemudian selepas min tu dia ada ma tu jadi mimma tu. Ya, mimma. Jadi adakah min tu beramal? Tengok pula lah kalimah selepas ma. Kalimah khati'atihim, kalau dia tu awak nampak tanda dia tu majrur, maka min tu beramal. Walaupun ada ma selepas dia tu, dia tetap lagi beramal isim selepas ma yang ditambah tu. Mimma khati'atihim. Jadi jawapan dia tu saya dah sediakan ya'malu, tapi saya sedia tu untuk memudahkan awak nak faham ni lah. Contoh-contoh yang diberikan. Jadi awak boleh tengok lagi lah mana-mana contoh yang terdapat dalam buku teks ataupun mana-mana soalan. Jadi berpandukan dengan apa yang kita pelajari hari ini dan telah pun awak belajar dengan cikgu-cikgu awak kat sekolah. Itulah sedikit keterangan daripada ustazah ni. Qala Allah Ta'ala fa bima rahmatin minallahi lintalahum. Sama juga. Okey, fa bima rahmatin, harf ja tu ada dua situ, bahasa min sa nampak lahum tu salah lagi. Tapi yang nak disebut sini kalau dia tanya ma ya'malu dengan wa ma la ya'malu ni, awak kena tengok huruf ja yang bersambung dengan ma. Jadi nak tahu hak beramal dengan tak beramal. Kalau hak duduk lepas dia tu huruf ja tu hari sing selalu tu, memang dia beramal lah. Minallahi lahum, lahum pun beramal juga. Jadi hak sini ni dia ada dua kategori lah. Kalau ba yang beramal tu tengok selepas dia tu bagi bawah, selepas ma bagi bawah, maka ba tu beramal. Sama dengan hak atas tadi. Tapi cuba tengok yang ketiga dengan yang keempat tu. Kalimah situ yang haraf ja yang ada ma ni rubbama saja deh. Yang kedua tu yang ketiga dengan yang keempat. Yang keempat pun gitu juga kamal habitatu. Jadi kalimah al-jamilu dengan al-habitatu tu kedua-duanya marfu', awak tengok. Jadi rubbama, rubba ni apabila masuk ma tak beramal adalah dia, sebab dia kena duduk depek lalu lepas dia isim yang majru, jadi majru. Jadi kalau ada ma lepas dia tu ada ma, maka ma tu telah menegah dia daripada beramal sebagai haraf ja. Jadi rubba tidak beramal lah ni, sebab awak tengok al-jamilu tu dia menjadi marfu'. Begitu juga lah dengan yang keempat tu, samalah tu. Jadi lepas rubba, lepas kaf, kedua-duanya tidak beramal. Manakala yang seterusnya, amma qalilil la yusbihunna narimin, anma, ya, lepas an ada ma, kemudian ada kalimah selepas dia tu majrur bil kasrah, maka an kat sini beramal. Yang terakhir pulaknya ada kaman nasu, ada jakaf, memang tidak beramal sebab dia tegah daripada beramal apabila ada penambahan ma. Okey, bila ni maka kita terus ke perbincangan seterusnya.
bayin ma'ani hurufil jarri allati tahtaha khattun fima ya'ti. Jelaskan makna-makna huruf jar yang di bawahnya ada garisan. Ada belakang kodok ni. Ada tak ada, ada juga tak ada. Litahkuma ni kalimah litahkuma ni. Ni lam ni lah kita nak bincangnya. Okey, yang pertama hak ni min. Min tu bermakna badal. Kita dah baca dah ayat ni. Yang kedua, wa minan nasi man yashtari lahwal hadisi. Dah. Wa minan nas ni dan sesetengah manusia. Dan sesetengah manusia ataupun litaba'id ba'dun nasi man yashtari. Ada yang membeli, ada setengah manusia ni ada yang membeli lahwa, lahwa agak benda yang lagu lah, lahwal hadis dia. Wadah jadi nak kepada kehidupan dunia lah tu. Seterusnya qala Allah Ta'ala wa dakhala al-madinata ala hin ghaflatin min ahliha. Ni cerita masa Nabi Musa ni. Wa dakhala al-madinah, dia telah memasuki kota tersebut. Kota mana tu? Mesir lah tu dok. Ala hin ghaflatin min ahliha, pada ketika telah keadaan lupa daripada ahlinya. Maksudnya penduduk Mesir masa itu telah lupa tentang kejadian beberapa tahun yang lalu, yang mana Musa telah menumbuk seorang pemuda, menyebabkan berlakunya kematian. Lepas tu dia kena keluar daripada negeri tersebut. Lepas tu dia masuk balik. Itu maksudnya wadakhalal madinata ala hini ghaflatin, iaitu fi hin bimakna fi. Yang keempat, qala Allah Ta'ala lillahi ma fis samawati wal ard. Lillahi ma fis samawati wal ard. Lillahi, bagi Allah lah semua ataupun semua perkara yang terdapat di langit dan semua yang terdapat di bumi. Lillah tu bagi Allah tu hak milik Allah. Semua perkara yang ada di langit dan di bumi ni hak Allah belaka, milik Allah belaka. Jadi lam situ bimak lil milki, milik, hak milik. Yang terakhir qala Allah Ta'ala inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallahu. Sesungguhnya kami, Allah lah tu, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu Alkitab, Al-Quran, Al-Quran, kita sini dalam tafsir tu dia kata Al-Quran bil haqqi, dengan kebenaran. Apa makna gitu? Litahkuma bainan nas, kerana dengan mendatangkan Al-Quran kamu dapat menghukumkan. Dengan sebab awak mari Quran itulah kita dapat menghukum. Kalau tak mari Quran memang kita tak dapat menghukum. Kita tidak dapat menghukum di kalangan manusia. Dengan apa? Bima arakallahu, dengan apa yang ditunjukkan kepada kamu oleh Allah. Maksudnya kalau kita pergi learning pun, dan semenjak belum ni lagi pun diturunkan Al-Quran ni untuk dijadikan panduan hidup. Sebab itulah adanya kita nak buat hudud ke apa tu, kaitlah ni dengan ni. Jangan duk rasa tak boleh dah nak buat hudud ni ni orang tak sepakat ke apa, jangan duk kira hak tulah orang kata tu. Sebab apabila kita nak menghukumkan di kalangan manusia dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, Allah akan pandu kita tu. Bima arakallah, Allah akan menunjukkan kepada kamu. Jangan pusing. Jadi bagi pemerintah jangan duk kata tak boleh dah learning manusia ni, manusia ni apa masyarakat Malaysia hak majmuk lah gapo lah, banyak perkara tu. Semua tu
tak boleh pakai sebab Allah akan tunjuk. Kalau kita buat, Allah tunjuk. Kalau kita tak buat, kita hak dosanya dah. Kita duduklah KJA lah dosanya. Jadi KJA hak nak buat tu kita kena sokong dah lah. Okey. Jadi lam kat sini bermakna li. Li ta'lil wasababiyah, kerana sebab mari sebab Allah mari kita lah kita boleh menghukum. Sebab Allah mari kita Al-Quran lah kalau kita menyebabkan kita dapat menghukum manusia. Okey, seterusnya ayin mazaidah allati takuffuha an amalil jarri wala takuffuha an amalihi. Tentukan ma zaidah ni yang menegah daripada beramal, menegah huruf jar daripada beramal, dan ma yang tidak menegah huruf jar daripada beramal. Jadi awak kena tengok hak ni, dia suruh awak terangkan ma hak tak beramal. Kalau dia nak serupa dengan hak min tadi lah, huruf jar hak masuk ma tu hak mana beramal, hak mana tak. Hak ni dia suruh awak menerangkan ma hak tu adakah dia menegah daripada huruf jar tu beramal ataupun tidak. Jadi awak tengok sini. Ustazah bagi 3 contoh je, maknanya awak boleh cari lagi lah dalam buku tu mana-mana contoh, dan awak tengok sendiri. Boleh tengok sendiri apabila berbantukan hak kita belajar hari ni, dan awak boleh tanya pula lah ustazah awak dah, ustaz awak. Qala Allah Ta'ala mimma khati'atihim ughriqu. Okey, awak tengok tilik min harfu jarrin, lepas min tu ma tu dia tegah tak min tu daripada beramal. Awak tengok kalaulah selepas dia tu baris bawah, maknanya dia tidak menegah, tidak menahan. Kafai kufur masuk teheh. Jadi dia tak teheh lah tu daripada min beramal. Min tetap juga boleh beramal sebab dia tidak tahan huruf jar tu daripada beramal. Jadi kalau soalan macam ni, ayin hak menahan dan hak tidak menahan, awak kena jawab gitu lah. Takuffuha an amal jari ataupun la takuffuha. Gitu je jawab dia. Jadi hak ni la takuffuha an amalil jari, hak nombor 1, sebab min tu masih lagi boleh menjarkan isim walaupun ada ma. Yang kedua pun macam tu juga, sama je tu. Sebabnya bima rahmatin tu tetap dibaca dengan majrur walaupun ada ma selepas ba. Jadi ma tu juga tidak menahan daripada ba untuk beramal. Manakala yang ketiga ni huruf jarinya kamal habitatu. Tu duduk situ kamal tu. Ka tu kalau tak ada ma kal habitati dah. Kalau tak ada ma kal habitati, tapi apabila bubuh ma, dia tak boleh nak baca kama al habitati. Kena baca kama al habitatu. Jadi ma sini telah menegah ataupun menahan kaf daripada beramal. Jadi yang pertamanya la takuffuha an amalil jarri, begitu juga nombor 2. Tapi nombor 3 ni takuffuha ma takuffuha an amalil jarri. Okey. Jadi itulah soalan-soalan yang saya sediakan yang kita dapat bincang pada hari ini. Jadi saya rasa kita boleh sama-sama lah ambil manfaat yang mana yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang ada kesilapan ke gapo ke bolehlah awak tanya, ataupun awak ada kemusykilan ke, awak tanya pula lah ustazah awak. Dan kalau boleh bolehlah juga kita kongsi bersama. Mana tahulah ustazah ni pun bukannya apa panggil alim sangat bab nahwu ni. Masih ada lagi orang yang lebih layak, sepatutnya orang lain duduk kat ustazah ni hari ni. Jadi ustazah minta maaf lah sekiranya
penerangan ustazah tu tidak jelas ke ataupun kurang memuaskan. Hanya itulah yang rasanya yang entah berapa kali lah ni buat untuk jadi video ni. Rasanya baru ni barulah berjaya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.